Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua? Baik, cikgu harap kamu sihat ya. Okey, untuk hari ini kita tidak ada Google Meet ya. Okey, tapi masih lagi sains dan kita akan sambung pelajaran minggu lepas ya. Masih lagi dalam tajuk haiwan. Tetapi untuk hari ini kita akan tengok tentang kepentingan bahagian tubuh haiwan. Kalau minggu lepas kita dah belajar, kita dah kenal minggu lepas pula. Kalau hari Isnin hari tu kita dah belajar bahagian-bahagian tubuh yang ada pada haiwan, nama-nama dah tahu kan? Sesungut, kepak, tanduk dan sebagainya. Itu adalah nama-nama bahagian tubuh pada haiwan. Tapi untuk hari ini, kita akan belajar kepentingan bahagian tubuh haiwan. Baik, tahu tak kamu bahagian-bahagian tubuh haiwan ni, nama-nama haiwan ni ada keistimewaan dia, ada kepentingan dia. Yang itu kita nak tengok hari ni. Okey, nak tengok tak? Dah bersedia? Okey, sebelum tu sediakan buku teks juga. Buku teks kita akan tengok di bahagian akhir nanti. Okey. Baik, tapi kamu dengar dulu penerangan cikgu, tengok dulu gambar yang cikgu tunjukkan. Okey, supaya kamu mudah faham. Kita nak tengok apa kelebihan yang ada pada bahagian haiwan ini, apa kepentingan dia. Okey. Yang pertama. Okey, apa ni? Rama. Okey, kepentingan dia di bahagian kepak ataupun sayap, di mana kepak atau sayap ni membantu haiwan terbang. Okey, jadi kepak yang ada, sayap yang ada pada rama-rama ni, dia dapat membantu haiwan untuk terbang ke mana sahaja dia nak pergi. Itu gunanya kepak pada rama-rama. Baik, kemudian seterusnya, haiwan seterusnya kita dah belajar ya, hari Isnin hari tu. Burung juga ada kepak ataupun sayap. Apa kepentingan kepak pada burung? Sama macam rama-rama tadi. Kepak atau sayap yang ada pada burung adalah untuk membantu dia terbang. Jadi kalau tak ada kepak, tak ada sayap ni, sukarlah untuk mereka terbang. Seterusnya. Ini mungkin haiwan agak baru untuk kamu ya, iaitu tenggiling. Tenggiling ni biasa ada di kawasan sawah kalau tak salah cikgu. Dia ada kulit keras, dan kulit keras dia adalah untuk mempertahankan diri. Tenggiling ni dia boleh bergulungkan badan dia ya. Maknanya kalau ada orang nak kacau dia, dia gulungkan diri dia, dan dia kulit keras, tak siapa boleh kacau dia lah. Dia mempertahankan diri. Sama ada daripada manusia ataupun haiwan yang lain. Seterusnya, kita dah tengok yang gambar minggu lepas, yang berkulit keras, iaitu apa? Ya, buaya. Hari tu dah tengok kan gambar buaya berkulit keras. Apa gunanya kulit keras pada buaya ni? Adalah sama dengan tenggiling tadi, iaitu untuk mempertahankan diri. Maknanya orang nak kacau dia ke nak potong dia susahlah sebab kulitnya yang keras. Itu kepentingan bahagian kulit dia. Baik, seterusnya haiwan yang kita belajar juga minggu lepas lagi hari Isnin, iaitu kambing yang mempunyai tanduk. Masih sama, tanduk dia membantu mempertahankan diri. Kalau ada siapa-siapa yang cuba nak tangkap kambing ni, dia tanduk dengan tanduk yang ada. Mungkin boleh menyebabkan luka dan sebagainya lah. Jadi haiwan-haiwan ini mempertahankan dirinya sama ada daripada manusia ataupun haiwan lain. Ada cara dia, ada kepentingan dia. Baik, seterusnya. Untuk ikan. Ikan ada dua benda yang penting yang ada pada diri dia yang dapat membantu dia, iaitu sirip untuk dia berenang. Sirip untuk dia berenang dekat bahagian atas tu. Nampak kan sirip? Kita belajar dah yang tu. Jadi sirip ni membantu ikan untuk berenang. Itu sebab ada sirip pada ikan. Dan satu lagi adalah ekor. Ekor pada ikan, dia membantu ikan ni memandu arah. Maksudnya dia nak pergi mana-mana dalam air tu, ekor ni membantu dia. Tak adalah dia berenang sengit-mengit. Dia betul lurus je. Itulah maksudnya. Jadi ekor yang ada pada ikan membantu untuk memandu arah. Itu kepentingan dia. Baik, haiwan yang seterusnya, bahagian badan yang penting pada haiwan ini adalah kaki selaput renang, iaitu pada katak.
juga kita dah belajar ya. Baik, kaki selaput ini membantu katak untuk berenang di dalam air. Okay, katak dia tak boleh berenang penuh kepala sampai kepala, tapi di bahagian kaki dia boleh berenang. Jadi dalam air dia boleh berada dalam air dan digunakan kaki selaput renang dia untuk berenang. Itu sebab dalam katak kadang-kadang kita nampak bahagian badan sikit dengan kepala kan. Bahagian kaki dia berada dalam air dan dia gunakan kaki selaput dia untuk berenang di dalam air. Baik, haiwan yang seterusnya yang juga ada dalam contoh buku teks hari Isnin hari itu, iaitu badak sumbu. Okey, di bahagian sumbu dia yang agak tajam tu, dia digunakan untuk mempertahankan diri. Jadi haiwan-haiwan ni kebanyakannya menggunakan bahagian badan adalah untuk mempertahankan diri, sama ada daripada manusia ataupun haiwan lain. Kalau manusia mempertahankan diri macam mana? Mungkin ada yang boleh silat ke, boleh taekwondo ke. Jadi haiwan-haiwan ini menggunakan bahagian badan dia untuk mempertahankan diri. Jadi itu sebabnya penting bahagian badan itu. Seterusnya lembu. Sama juga, dia ada tanduk macam kambing tadi. Dia juga tanduk ini adalah membantu mempertahankan diri. Itu sebabnya kalau kamu nampak lembu, jangan mudah nak kacau. Dia kejar kamu, dia tanduk kamu. Setiap hari bulan dia tanduk tu boleh membuatkan kamu terpelanting tau. Kalau tanduk tu kena bahagian belakang kamu, terpelanting. Jadi itu adalah kepentingan tanduk kepada lembu, iaitu untuk membantu mempertahankan diri. Okey. Seterusnya, itik. Itik sama dengan katak tadi. Di bahagian kaki dia ada kaki selaput renang. Yang ini dia guna juga untuk berenang di dalam air. Itu sebabnya itik dia boleh berenang di dalam air. Cuma di paras apa? Mungkin badan sikit dan kepala. Dia tak adalah berenang macam ikan dalam air. Tapi dia boleh berenang menggunakan kaki dia. Di mana kaki dia ada kaki selaput renang. Cikgu buat kesimpulan sikit ya tentang kepentingan bahagian tubuh haiwan. Kulit keras untuk mempertahankan diri, kaki selaput renang untuk berenang, ekor untuk memandu arah, sirip untuk berenang, tanduk dan sumbu untuk mempertahankan diri, dan kepak untuk membantu haiwan terbang pandai. Ini adalah contoh ataupun kepentingan bahagian tubuh haiwan. Baik, untuk nota ni cikgu nak kamu salin dalam buku ya. Salin dalam buku bahagian bergaris, buku sains biru tu. Tulis hari-hari bulan hari ni untuk nota ini. Baik, tajuk seterusnya cikgu masukkan adalah tentang persamaan antara haiwan. Kita serupa. Bukan kita lah, maksudnya antara haiwan ni lah serupa. Bukan pula nanti kamu kata cikgu pula sama kan kita dengan haiwan. Tak, maksudnya antara haiwan-haiwan ni ada persamaan dia. Apa persamaan dia? Kita akan tengok satu persatu. Walaupun cikgu kata haiwan ni ada bahagian-bahagian badan dia yang tak sama, tetapi masih ada beberapa haiwan yang berlainan jenis tetapi mempunyai bahagian badan yang sama. Dan fungsi juga mungkin samalah. Apa haiwannya? Kita tengok contoh. Yang pertama, haiwan yang berbulu halus. Ada di situ apa tu? Monyet, kucing, beruang dan juga lembu. Jadi walaupun jenis tak sama, haiwan yang berlainan jenis tetapi mereka sama dari segi berbulu halus. Maksudnya setiap haiwan ni keadaan bulu dia sama walaupun dia bukan haiwan yang sama, bukan jenis yang sama. Itu yang cikgu masukkan. Mereka berbulu lah kiranya. Cuma lembu bulunya halus. Kalau kita pergi pegang dekat, barulah ada. Baru rasa. Apa lagi haiwan yang berbulu halus? Kalau kamu masih ingat, kita belajar hari Senin itu. Kuda dan rusa kan? Tapi cikgu tak letak lah ni. Cikgu letak 4 ni sahaja. Monyet, kucing, lembu dan juga beruang. Seterusnya, haiwan yang mempunyai bulu pelepah. Ingat lagi tak cikgu tunjuk bahagian haiwan ni yang ada bulu pelepah. Di mana bulu pelepah ni membantu juga mereka untuk terbang. Iaitu di sini ada contoh burung helang, angsa, itik dan juga ayam. Angsa, itik dengan ayam, bulu pelepahnya mungkin pendek dan sedikit.
Okey, dan mereka ni tak boleh berenang pula, berterbang dalam jarak yang jauh berbanding dengan burung. Okey, baik, itu persamaan mereka. Okey, seterusnya kaki selaput renang. Tadi tengok dah kan katak dengan itik. Ni kita tambah lagi angsa dan juga buaya. Buaya di bahagian kaki dia ada kaki selaput renang. Tu sebab buaya boleh berada di dalam air. Dia boleh berada di dalam air. Dan itik dengan angsa ni samalah. Okey, kedua-duanya ada kaki selaput renang. Katak pun ada. Jadi, ketiga-tiga ni walaupun haiwan berlainan jenis, tapi persamaannya mereka mempunyai kaki selaput renang. Pandai. Baik, seterusnya sesungut. Baik, sesungut pada haiwan yang cikgu kata antena tu kan. Ada pada belalang, lipas, rama-rama dan siput. Okey, sesungut ini persamaan dia dua-dua. Ada dua maksudnya setiap haiwan tu ada dua sesungut dia. Okey, baik. Fungsi ataupun kepentingan sesungut ni mungkin untuk mengesan musuh juga ya. Okey, baik, inilah persamaan. Walaupun berlainan jenis tapi keempat-empatnya ada sesungut. Baik, seterusnya persamaan dari segi paruh. Okey, dari segi paruh. Contoh yang cikgu bagi ni ada burung, ayam jantan, angsa dan itik. Di bahagian mulut mereka ada paruh. Ingat lagi tak cikgu kata guna apa paruh mereka ni? Ingat tak? Untuk mematuk makanan ataupun itik menyudu. Kalau kamu masih ingat lah. Okey, baik. Seterusnya, persamaan antara pepatung, rama-rama, burung dan ayam, iaitu mempunyai kepak atau sayap. Maksudnya mereka ini boleh terbang. Tetapi macam cikgu cakap tadi, ayam hanya dapat terbang yang dekat-dekat sahaja. Pandai pun. Okey, dan seterusnya haiwan yang agak istimewa iaitu mempunyai cangkerang. Okey, cangkerang ni untuk mempertahankan diri ya. Mereka gunakan cangkerang untuk mempertahankan diri. Okey, iaitu kura-kura, penyu dan juga siput. Ketiga-tiganya sama dari segi mempunyai cangkerang. Sama walaupun berlainan jenis haiwan tetapi persamaan dia dari segi cangkerang. Seterusnya tanduk. 4 jenis haiwan yang berlainan. Rusa, kambing, lembu dan juga kerbau. Yang hitam-hitam sikit tu kerbau. Sama persamaan dia mempunyai tanduk. Cuma bezanya pendek atau panjang. Tapi persamaan dia tetap sama. Iaitu mempunyai tanduk. Baik, seterusnya kamu tengok buku teks ya, muka surat 32 kata salah cikgu. Okey, tentang kepentingan bahagian tubuh. Yang ada di situ buaya, katak, apa lagi tu? Ikan. Okey, buaya tu ada ekor, kulit keras. Dekat katak tadi ada selaput renang pun kita dah belajar. Kemudian ikan ada sirip, sisik dan juga apa? Ekor. Okey, sisik pada ikan tu juga mungkin untuk mempertahankan diri dia ya. Okey, baik. Okey, untuk selaput renang pada kaki buaya tu dah tahu kan dengan kaki katak. Di mana mereka menggunakan kaki selaput renang untuk berenang di dalam air. Okey, tapi ikan dia tak perlu, cuma dia perlukan sirip dan juga ekor untuk memandu arah. Okey, sambung lagi di muka surat seterusnya. Tadi muka surat 42 kan. Okey, ini masih sama iaitu tanduk. Okey, untuk lembu dan juga badak. Okey, lembu tanduk dia, lembu ke kerbau tu? Itu kerbau. Tanduk dia lebih panjang. Okey, kerbau di mana dia membantu untuk mempertahankan diri. Macam cikgu cakap tadi lah, dia tanduk guna sumbu ataupun tanduk. Kemudian kepak sama iaitu untuk terbang. Okey. Dan muka surat seterusnya adalah berkaitan dengan yang serupa tadilah, persamaan. Okey, boleh tengok di situ ada lembu, kucing, apa tu, arnab ke? Arnab dan juga satu lagi tu apa? Hamster. Jadi persamaan dia apa? Berbulu halus. Baik, jadi kamu boleh bacalah di muka surat 40 berapa ni, cikgu tak apa nampak. Okey, jadi sini ada tentang persamaan antara haiwan-haiwan ini. Baiklah, untuk hari ini tadi cikgu dah bagi satu latihan untuk kamu salin di dalam buku nota.
Okey, nota saya dalam buku warna biru bahagian garisan ya. Baik. Kemudian cikgu akan bagi link. Okey, macam biasa cikgu akan bagi link juga untuk kamu jawab di dalam link tersebut. Baik, minggu depan kita akan belajar tajuk baru iaitu berkaitan dengan tumbuhan. Okey, kita dah mula dengan manusia hari tu. Okey, minggu ni haiwan dan minggu depan tajuk tumbuhan. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.